Lonceng memacu kuda, kuda dipacu laju sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sesekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata orang tua-tua, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Aiman Raif bin Rahman. Pelajar tingkatan 5, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Muda. Di dalam video hari ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan satu buku yang telah saya baca, iaitu berjudul Nirnama. Buku ini merupakan hasil karya agung Hilal Ashraf, seorang penulis yang menetap di tanah air kita. Buku ini diterbitkan oleh Hilal Ashraf Resource pada tahun 2021 dan mempunyai sebanyak 718 halaman bercetak. Buku ini didatangkan dengan cetakan hitam dan putih. Dan yang paling penting, buku ini dihiasi dengan ilustrasi-ilustrasi yang cantik dan dikemaskan lagi pula dengan ketebalan kulit muka bukunya. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, buku ini mengisahkan seorang pendekar yang berkelana demi menegakkan keadilan dan menghapuskan kebatilan di tanah semenanjung. Ketika berumur 10 tahun, satu tragedi telah berlaku dan mengakibatkan dia menjadi seorang yang bergelar nirnama oleh orang ramai. Kisah beliau yang sering membantu orang memerlukan menjadi buah bicara penduduk di seluruh negeri. Berlatar belakangkan masyarakat Nusantara dan berlatar tempat di tanah Melayu, penulis amat kreatif untuk memasukkan untuk menyelitkan sedikit kisah-kisah cerita-cerita zaman orang Melayu dahulu yang terkenal seperti Puteri Gunung Ledang, Si Tanggang, Puteri Sejinjang dan Puteri Santubong. Dan bagi saya, watak-watak yang diselipkan di dalam buku ini memainkan peranan yang penting demi menghidupkan lagi kisah di dalam buku ini. Pada pendapat saya juga, penggunaan bahasa di dalam buku ini amat sesuai untuk semua golongan. Malah tidak terasa panjangnya walaupun buku ini mempunyai 718 halaman bercetak. Mungkin ini kerana disebabkan suntingan ceritanya yang amat baik. Di dalam buku ini terdapat 3 watak utama yang saya ingin kongsikan. Antaranya watak utama kita iaitu Nirnama, seorang lelaki yang dalam lingkungan umurnya 30 tahun ke atas, berwajah cerah, mempunyai parut di pipi kanannya sehingga mencecah mata kanannya. Seorang yang pendiam, kurang bercakap, namun jikalau sesuatu percakapan itu mempunyai perkara-perkara yang bermanfaat, maka dia punya cara percakapan terus petah. Dan watak kedua, watak antagonis utama kita, Jagat Suci, seorang pemerintah kerajaan Indra Kayangan, berumur 100 tahun kerana dia mengamalkan ilmu hitam. Namun walaupun umurnya 100 tahun, wajahnya amat tampan, tidak buruk dan tidak huduh. Dan watak utama ketiga kita, Cendana, seorang gadis yang anggun. Beliau handal menggunakan senjata-senjata kecil dan mampu menukarkan selendangnya menjadi senjata ketika menghadap musuh. Selain itu, terdapat 2 keunikan yang saya jumpa di dalam buku ini, dan salah satu keunikannya adalah tajuk judul buku ini sendiri, Nirnama. Judul ini jugalah merupakan salah satu faktor kenapa saya ingin membeli buku ini. Nirnama, jikalau kita mencari perkataan nir di dalam Kamus Dewan Bahasa Melayu, nir bermaksud tanpa dan gabungan nir dan nama bermaksud tanpa nama. Mengapa Nirnama? Kenapa gelaran Nirnama tersebut merupakan gelaran kepada watak utama kita? Ini kerana watak utama kita amat menuruti nasihat gurunya. Nirnama
Matlamatnya adalah perjuangannya bukan untuk kepentingan diri sendiri, namun perjuangannya itu untuk kepentingan semua. Dia juga beranggap bahawa namanya tidak perlu diketahui. Oleh sebab itu, ketika dia membantu orang tanpa memberitahu namanya, semua orang yang telah dibantunya akan gelarkan dia sebagai nirnama tanpa nama. Dan keunikan kedua pula adalah buku ini mempunyai dua versi, iaitu satu versi tulisan Rumi bahasa Melayu biasa yang saya tunjuk ini, dan satu lagi adalah tulisan Jawi. Melalui kisah di buku ini, saya rasa banyak sikap nirnama yang patut umat Islam contohi. Antaranya adalah melakukan semua perkara niatnya kerana Allah, berdisiplin kuat, tidak memaksa ketika berdakwah, dan harus belajar untuk melepaskan segala dendam. Semestinya, jikalau kita semua mengamalkan sikap-sikap nirnama ini, menerapkannya di dalam jiwa kita, sudah tentu kita pasti dapat bertumbuh dengan lebih baik. Alhamdulillah, tamat sudah bicara saya mengenai buku nirnama ini. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penganjur yang menganjurkan pertandingan sebegini. Saya berharap melalui pertandingan ini kita dapat menarik minat masyarakat untuk rajin membaca. Sekian, terima kasih.